Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Nora Syikin binti Ahmad, akan membentangkan kajian yang bertajuk Mereka Bentuk dan Membangunkan Alat Pengukur Elektronik E-Measurer dalam Pengukuran Berjarak Sederhana bagi kursus PBS 1014 Basic Engineering Sains 1. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada urustia dan juga juri serta panel International Conference on Social Science and Humanities 7 Oktober 2020. Seterusnya, saya akan memperkenalkan rakan-rakan penyelidik yang bersama saya. Saya, Puan Nora Syikin binti Ahmad, pensyarah di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Seterusnya adalah Encik Tan Koi Lim, juga merupakan pensyarah di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan yang terakhir adalah Puan Nur Muslaili binti Mukhtar, Ketua Kursus Komputer di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu. Saya akan mulakan sesi pembentangan saya dengan pengenalan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang memberi tumpuan kepada kaedah pembelajaran abad ke-21 serta idea berkaitan peranan pendidik sebagai pemudah cara. Di sini, KPM menggalakkan para pendidik perlu mencari inisiatif baharu dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikan amalan pengajaran baru yang mampu memenuhi keperluan ini. Dalam menyahut seruan kerajaan, para pendidik seharusnya membuat perancangan dan pelaksanaan PDP berasaskan 4 prinsip yang utama. Yang pertama adalah pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, dan yang ketiga pembelajaran kontekstual, serta yang keempat melibatkan komuniti. Dalam mengaplikasikan prinsip ini, para pendidik perlu menyepadukan teknologi dalam rutin bilik pengajaran dan pembelajaran. Bagi menyepadukan teknologi pengukuran di dalam PDP, satu peralatan baru berjaya diciptakan untuk memudahkan para pensyarah membuat semakan pengukuran menggantikan kaedah konvensional. Alat pengukur elektronik e-measurer dicipta untuk menyemak bacaan ukuran jarak sederhana yang telah pun diambil oleh para pelajar menggunakan kaedah konvensional seperti membaris tegak dan juga pita pengukur. Di Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, kursus PBS 1014 Basic Engineering Sains 1 merupakan salah satu kursus yang wajib diambil oleh para pelajar pradiploma sains. Di dalam kursus ini, mereka akan membuat tugasan amali iaitu Physical Quantities and Measurement melibatkan pengukuran panjang, lebar dan juga tinggi. Objektif kajian ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah menghasilkan alat bantuan semakan pengukuran amali pelajar bagi kursus PBS 1014 Basic Engineering Sains 1. Yang kedua adalah mempercepatkan kerja-kerja pengukuran jarak berukuran sederhana di dalam lingkungan 2 cm sehingga 8 meter kurang dari 5 saat. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan revolusi perindustrian IR 4.0 dari segi penggunaan teknologi pengesan sensor ke dalam bidang pendidikan iaitu bidang pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita akan teruskan dengan sorotan literature. Dalam menarik minat pelajar untuk belajar, bahan bantuan mengajar di dalam kelas juga amat penting di masa kini. Penggunaan alat PDP yang sesuai akan memberikan impak yang besar terhadap kefahaman dan minat mereka untuk belajar. Menurut Shahabuddin Hashim, penggunaan bahan PDP yang betul boleh memberikan sumbangan yang bermakna dari segi kandungan topik dan dapat memberikan gambaran yang jelas berkenaan idea yang hendak disampaikan.
Penggunaan alat PDP konvensional perlu digabungkan dengan penggunaan teknologi agar pelajar kita tidak ketinggalan dengan teknologi yang terkini selaras dengan revolusi Education 4.0. Ini kerana yang sinonim dengan mereka adalah menggunakan alat peranti yang secara elektronik. Pembelajaran berpusatkan pelajar merupakan pendekatan pembelajaran yang perlu diberikan tumpuan pada masa kini. Kita sering memberi tumpuan kepada kaedah pengajaran, tetapi kita terlupa bahawa alat bantu mengajar juga penting dan perlu dinaik taraf agar ianya sesuai dengan peredaran semasa. Menurut Muhammad Khalid Nordin, pensyarah perlu melakukan penambahbaikan dalam pengajaran mereka dan perlu berinovasi dalam usaha untuk memperbaiki teknik pengajaran. Ini berketepatan dengan kajian pakar pendidikan di mana 75% penerimaan dari pacak indera penglihatan, 13% penerimaan dari pacak indera pendengaran, 6% pula penerimaan pacak indera sentuhan, 3% penerimaan dari pacak indera rasa dan 3% penerimaan dari pacak indera bau. Pendirian yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli pendidikan ini cukup membuktikan bahawa teknik pengajaran dan pengajaran menggunakan alat bantu mengajar terkini mampu menghasilkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dan cekap dalam kerja-kerja teknikal. Hal ini disokong dengan pendapat Toth MJ yang menyatakan bahawa perubahan dari pengajaran tradisional kepada pengajaran yang berasaskan teknologi mampu menghasilkan kesan positif ke atas diri para pelajar. Kaedah pelaksanaan kajian ini terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah penghasilan lita alat pengukuran elektronik e-measurer dan yang kedua adalah pengujian keberkesanan lita ini untuk diaplikasikan dalam kursus PBS 1014 Basic Engineering Sains 1. Kita teruskan dengan penghasilan lita e-measurer. Lita e-measurer ini terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu bahagian hardware, perkakasan dan juga perisian iaitu software. Perkakasan yang seperti kita dapat lihat di sini terdiri pada tiga, iaitu dua pengesan di kiri dan kanan yang menggunakan pengesan ultrasonik HCSR04. Seterusnya kita ada di dalam ini adalah satu set Arduino Uno dan yang terpapar di sini adalah satu set paparan bercecairan kristal iaitu LCD. Manakala di bahagian perisian pula, satu pengaturcaraan ditulis menggunakan perisian Arduino IDE dimuat turunkan ke dalam perprosesan Arduino Uno untuk mengendalikan alat e-measurer ini. Seterusnya adalah kita lihat di slide saya adalah merupakan rajah satu sambungan lita e-measurer. Di bahagian input terdapat dua sensor pengesan ultrasonik HCSR04 dan seterusnya di bahagian tengah pula adalah bahagian perprosesan pusat yang terdiri daripada Arduino Uno dan yang terakhir sekali adalah di bahagian output di mana kami menggunakan LCD untuk mendapatkan paparan. Seterusnya kita akan melihat carta alir bagaimanakah lita e-measurer berfungsi. Setelah disambungkan lita e-measurer ini dengan sel kering, sensor di kedua-dua belah ini akan mula memancarkan gelombang ultrasonik terhadap objek yang hendak diukur. Seterusnya, maklumat pengesanan objek dari pengesanan ultrasonik ini kedua-dua ini akan disalurkan ke bahagian Arduino Uno di dalam ini untuk dianalisakan. Setelah dianalisa, Arduino Uno akan menghantar bacaan jarak objek di kedua-dua alat LCD untuk dipaparkan di sini. Sebagai contoh begini. Jika kita lihat sekiranya ini tangan saya adalah objek, so sensor akan ada transmitter dan receiver menghantar ke Arduino Uno dan paparan akan terjelas di sini. Manakala sensor atas pula akan mengukur jarak daripada atas. Seterusnya, rajah yang di slide ini telah memaparkan menunjukkan perembatan gelombang daripada transmitter kepada receiver untuk mendapatkan bacaan jarak sebagaimana telah saya terangkan sebentar tadi. Di mana sensor
transmitter akan menyentuh, akan menghantar ke arah objek yang hendak dikesan, dan seterusnya ia akan memantau semula memasuki ruangan receiver, dan data daripada receiver akan terus masuk ke bahagian Arduino Uno untuk diproses, dan seterusnya Arduino Uno akan menghantarkan analisa data yang telah pun mereka selesaikan ini ke bahagian LCD untuk dipaparkan di sini. Seterusnya adalah pengujian keberkesanan alat imagerer. Bagi mencapai tujuan pelaksanaan kajian ini, pensyarah telah pun mengaplikasikan alatan imagerer ini bersama-sama alat pengukuran konvensional iaitu pembaris dan juga pita pengukur yang digunakan dalam kursus PBS 1014 Basic Engineering Science 1 melalui amali Physical Quantities and Measurement yang melibatkan pengukuran panjang, tinggi dan juga lebar. Seramai 4 orang pensyarah sebagai responden merupakan pensyarah kursus PBS 1014 telah pun menguji ketepatan bacaan alatan imagerer ini. Antara bacaan yang diambil adalah seperti jadual berikut. Teruskan dengan pengujian keberkesanan alatan imagerer. Jadual 1 menunjukkan 2 orang responden telah pun dipilih untuk menggunakan pembaris ataupun pembaris tegak ini, manakala 2 orang lagi pula dipilih untuk menggunakan pita pengukur. Jika dilihat di dalam jadual tersebut, didapati ralat yang terhasil daripada pembaris lebih tinggi daripada di bahagian pita pengukur. Kita lihat satu persatu. Responden yang pertama telah membuat pengukuran menggunakan pembaris dan didapati jumlah ralatnya adalah sebanyak 2.8. Responden yang kedua pula didapati mempunyai ralat sebanyak 2.6. Responden yang ketiga 1.8 menggunakan pita pengukur dan responden yang keempat juga menggunakan pita pengukur sebanyak 1.7. Seterusnya, kami memberikan 4 pensyarah itu tadi dengan menggunakan imagerer pula. Didapati apabila menggunakan imagerer, responden yang pertama hanya mendapat ralat sebanyak 0.4, responden yang kedua 0.29, responden yang ketiga 0.15 dan responden yang keempat 0.18. Seterusnya adalah kita melihat kepada graf perbandingan di antara ralat menggunakan alat konvensional seperti pembaris, pita pengukur dan juga imagerer. Graf menunjukkan bahawa penggunaan pembaris tegak ini mempunyai ralat yang lebih tinggi berbanding menggunakan pita dan juga imagerer. Jika dilihat di awal bacaan, jarak dekat, ketepatan bacaan menggunakan pembaris tegak sangat tepat, tetapi untuk jarak yang lebih panjang, bacaannya menjadi semakin kurang tepat. Ini berkemungkinan disebabkan oleh responden terpaksa membuat ukuran berulang-ulang kali disebabkan oleh saiz pembaris yang kurang panjang ataupun pendek. Manakala bagi pita pengukur pula, bacaan ralat yang terhasil adalah disebabkan cara pengukuran yang tidak tepat. Ini kerana bagi jarak yang jauh, penggunaan pita pengukur perlu dilakukan secara berdua di mana seorang perlu memegang pada titik mula dan seorang lagi perlu memegang pada titik yang akhir. Akibat kesilapan meletakkan titik ukuran juga menyebabkan berlakunya ralat pada bacaan ini. Selain itu, penggunaan pita pengukur bagi jarak yang jauh juga menyebabkan ketegangan pita, menjadikan ia tidak lurus dan condong dan menyebabkan bacaan sekali lagi tidak mendapat hasil yang tepat dan memberi bacaan yang ralat kepada ukuran kita. Terakhir adalah penggunaan imagerer mempunyai ralat yang paling sedikit berbanding penggunaan pembaris dan juga pita pengukur. Ralat yang terhasil daripada penggunaan imagerer ini adalah disebabkan oleh kemungkinan besar objek yang tidak diletakkan bersudut tepat berhadapan dengan sensor pengesan ultrasonik HCSR04. Ini akan menyebabkan ralat berlaku. Kesimpulannya, hasil dari bacaan yang dijalankan menunjukkan bahawa peralatan imagerer ini mampu membantu para pensyarah untuk membuat semakan bacaan
amali pelajar bagi kursus PBS 1014 Basic Engineering Sains 1 dan ianya mencapai matlamat. Pelajar akan dapat melihat bacaan jarak sebenar objek yang diukur dalam bentuk digital. Ini dapat meyakinkan para pelajar bahawa berlakunya ralat pada bacaan yang diambil apabila menggunakan kaedah konvensional sekaligus dapat membuktikan bahawa ralat berlaku semasa pengukuran dijalankan. Diharapkan agar penggunaan peralatan e-measurer ini mampu membantu para pensyarah dalam membuat semakan bacaan pengukuran amali pelajar dengan lebih cepat. Ini sekaligus dapat menjimatkan masa para pensyarah untuk menyemak bacaan pelajar bagi kuantiti pelajar yang lebih ramai dalam masa yang terhad. Di samping itu, diharapkan juga para pelajar akan menjadi lebih seronok dalam membuat amali kerana alat ini mampu mengesan kesilapan bacaan pelajar dengan lebih jelas dan tepat. Akhir kata daripada saya, terima kasih di atas kesudian mendengar pembentangan saya ini dan milikilah e-measurer memudahkan anda dalam mengukur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.